Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk mengukur isi padu kotak lohong. Standard kandungan kita iaitu pengukuran luas dan isi padu. Standard pembelajaran mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 83. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid-murid dapat mengukur isi padu ruang kotak lohong. Isi padu. Okey, marilah murid-murid kita mengenali apakah isi padu. Rujuk gambar yang disertakan. Kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Kita lihat ke sini kita ada bas sekolah dan van sekolah. Okey, kita lihat bas sekolah ni lebih ramai murid yang dapat masuk di dalam ni berbanding dengan van sekolah. Bas sekolah dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Objek yang lebih besar dia mempunyai isi padu yang lebih besar berbanding dengan objek yang kecil. Okey, oleh itu kita tengok bas ni dia dapat menampung lebih ramai murid berbanding van sekolah. Okey, isi padu apakah masuk isi padu tu? Isi iaitu kita memasukkan sesuatu ke dalam objek ataupun benda. Padu itu dia membawa masuk penuh. Okey, jadi maksudnya kita mengisi sesuatu sehingga penuh. Itulah kalau dalam konteks yang lebih mudah untuk kita faham. Okey, dalam maksud yang sebenar, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu. Okey, sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Besarnya sesuatu ruang ni yang dipenuhi oleh pepejal ke cecair ataupun gas ini kita panggil isi padu. Kita boleh ukur isi padu pepejal, cecair ataupun gas. Unit pengukuran bagi isi padu. Okey, isi padu juga mempunyai unit ukuran. Sebagai contoh, kita dapat mengukur isi padu kotak dengan menggunakan unit mililiter. Ataupun kita tulis dalam bentuk simbol ml. Manakala isi padu air botol, kita boleh gunakan unit liter ataupun ditulis L. Dan isi padu tangki air, dia lebih banyak lagi isi padu, kita menggunakan unit meter padu. Guna unit meter padu, tulis M kuasa 3. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di bawah? Kita lihat kat sini kita ada picagari. Agaknya apakah unit yang sesuai kita gunakan? Mililiter, cikgu. Mari kita tengok betul tak jawapan dia mililiter. Betul. Bagus. Sekarang kita ada cak air. Cak air, apakah unit yang sesuai kita gunakan? Unit liter, cikgu. Betul tak unit liter? Mari kita tengok. Betul ke tak? Ya, betul unit liter. Ni simbol dia. Dan yang terakhir iaitu kolam. Kolam, apakah unit yang kita gunakan? Ya, unit kita gunakan ialah meter padu. M kuasa 3. Mengukur isi padu kotak lohong. Okey, bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Cikgu, apakah masuk kotak lohong ni, cikgu? Itu soalan yang sepatutnya kita persoalkan. Sebab kita nak mengukur isi padu ini, kita kena tahu apa maksud dia dulu lohong ni. Okey, lohong ni maksudnya lubang. Lubang. Jadi kotak ini dia mempunyai lubang kat atas ni. Tengok ni. Kat lain ni sekelilingnya ditutup. Dan di atas ni aja ada lubang. Lohong ialah kotak yang berlubang. Kotak lohong, kotak yang berlubang. Okey, berapakah isi padu kotak lohong ini? Okey, kita tengok. Kita nak ukur isi padu kotak lohong. Kita ada satu kotak lohong yang mempunyai panjang 2 cm dan lebar 2 cm serta tinggi 2 cm.
kita boleh mengukur kotak isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Ini ialah kubus 1 cm padu. Kerana dia mempunyai panjang 1 cm, lebar 1 cm dan tinggi 1 cm. Kita gunakan kubus ini. Kemudian kita buat apa? Kita masukkan ke dalam kotak lohong ini. Kita masukkan setiap kubus tersebut. Jadi kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Jadi dia perlukan 8 cm padu untuk memenuhi lohong lubang tersebut. Maka jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Jadi ini 8 cm padu. Isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Kat sini dia ada 8 kubus 1 cm padu dia masukkan ke dalam lohong ini. Jadi bermaksud 8. Jadi dia mempunyai isi padu iaitu sebanyak 8 cm padu. Aktiviti mengukur isi padu kotak lohong. Alat dan bahan 24 kubus berukuran 1 cm padu kotak lohong. Kita ada kotak lohong yang A, B dan C. Isikan kubus berukuran 1 cm padu ke dalam kotak lohong A. Catat keputusan seperti dalam jadual A. Kita lihat kat sini. Kita ada satu kotak A. Dia mempunyai panjang 3 cm dan lebar 2 cm serta tinggi 2 cm. Baik. Jadi kalau untuk secara mudahnya kita mencongak saja bilangan kubus, sebab kita tak dapat buat kerana kita tak ada alat yang sesuai sekarang ni. Semua ada kat sekolah. Jadi kita boleh buat anggaran je. Bukan anggaran, kita mencongak saja. Baik. Kotak kubus ini dia mempunyai 1 cm padu. Dia punya inilah isi padu. Jadi kita lihat kat sini, panjang ini ada 3. Maksudnya kita perlukan 3 kubus. Kita perlukan kita lukis sikit. Kat sini kita perlukan 3 kubus. 1, 2, 3 kubus. Kat sini pula lebar dia ada 2. Maksudnya setiap yang bawah ni ada 2 bahagian. Maksudnya kat bawah ni ada berapa? Lukis sikit. Bawah ni ada ada 6. Kat bawah ada 6. Lepas tu ketinggian dia berapa? 2 cm. Maksudnya kalau 2 cm kena ada 2 tingkat. 2 tingkat maksudnya 6 lagi ke atas. Jadi kita perlukan berapa? 12. 12. Yang ni kita perlukan 12. Ini pula macam mana? Bawah ni dia ada 2. 2. Sini ada 2. 2. Kat sini pula ada 3. 1, 2, 3. Ini secara congak saja kita buat. Maksudnya pada bahagian bawah ini dia memerlukan 6 kotak. 6 kubus 1 cm padu. Jadi 6. Kat atas ni ada 3 cm. 3 cm maksudnya dia ada 3 tingkat. 6 darab 3 kita ada kat bawah ada 6. Kita perlukan 3 tingkat. Maksudnya kita perlukan 18 kubus 1 cm padu untuk memenuhi kotak B. Manakala kotak C pula macam mana?
Okey, kat bawah ni ada 2. Okey, kita lukis dulu. Kat bawah panjang dia 2 dan dia ada apa? Dia ada lebar 3. 1 2 3. Okey. Inilah cara kasarnya kita lukis. Okey, 1 2 3. Kat bawah ni ada 2. Maksudnya ada 6 juga, sama macam B. Kat bahagian bawah ada 6. Okey, tengok tinggi dia. Tinggi dia ada 4, maksudnya dia memerlukan 4 tingkat. 4 tingkat. 6, 6, 6, 6. Jadi 6 tambah 6, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Kat sini dia perlukan 24 kubus. Okey, jadi kita dapat, kalau kita buat tu kita dapat catat lah. Okey. Kita ukur semua tadi, kita dapat catat di dalam jadual A. Okey, kat sini tadi. Kita dapat lah 12 A, bilangan yang perlukan 12. Jadi kalau 12 isi padunya 12 lah. Okey, B 18, jadi isi padunya 18. A dan C 24, jadi isi padunya 24. Okey, jadi mengapakah bilangan kubus ini bersamaan dengan isi padu kotak lohor? Kita tengok balik tadi. Okey. Kat sini jawapan dia. Kenapa isi padu kotak lohor tersebut bersamaan dengan jumlah isi padu kotak lohor tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruang. Kalau ada 18 yang boleh memenuhi ruang, maknanya 18 cm padu. Kalau ada 12, maksudnya 12 cm padu. Okey, kat sini. Kalau ada 12 yang diperlukan, maksudnya 12 cm padu. Kalau ada 18, maksudnya isi padunya 18 cm padu. Kalau perlukan 24, 24 cm padu. Okey. Baiklah, soalan, kita jawab soalan. Kotak lohor yang manakah menggunakan paling banyak kubus 1 cm padu? Tengok mana tadi? Kotak mana? A, B atau C? Ya, C. C sebab apa C? Kerana kalau kita lihat C ini dia mempunyai saiz yang lebih besar berbanding A dan B. Okey, jika sebanyak 90 kubus 1 cm padu diperlukan untuk memenuhi kotak lohor, berapakah isi padu kotak lohor tersebut? Berapa isi padunya? Sama juga, kalau perlukan 90, maksudnya 90 cm padu. Bagaimanakah cara mengukur isi padu ruang kotak lohor? Bagaimana caranya? Tadi kita dah buat, iaitu dengan cara mengira bilangan kubus berukuran 1 cm padu yang digunakan untuk memenuhi kotak lohor. Baiklah, jom kita uji kefahaman anda. Klik pautan kuis pada bahagian komen di bawah. Okay, murid-murid boleh menjawab kuis pada bahagian di bawah. Jadi setakat itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton bersama-sama belajar pada hari ini. Jangan lupa like, komen nama dan serta jangan lupa subscribe channel ini. Jumpa lagi kita pada pembelajaran yang akan datang. Bye. Jika telah selesai menonton, sila komen nama dan kelas anda di bawah.